Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan saya akan melaksanakan tugasan 3 bagi subjek Pendidikan Agama Islam GPIM 1022 iaitu persembahan yang bertajuk Peranan Khalifah di Muka Bumi dengan melaksanakan konsep Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Pertama-tama sekali, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 4 orang. Saya, Nur Amira Liana binti Zulkifli, dan rakan saya iaitu Wan Nur Hazirah binti Wan Nur Afendi, Tayyibah Amni Fakihah binti Nur Hisham, dan Wan Nur Maisarah binti Wan Muhammad Ridwan. Khalifah secara umumnya berasal daripada perkataan khulafa. Ia secara umumnya bermaksud pengganti ataupun wakil. Kebiasaannya, Khalifah selalu difahami sebagai pemimpin politik atau ketua imam sahaja. Namun, hakikatnya ia merupakan gelaran kepada umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah baginda wafat. Khalifah juga dikenali sebagai Amirul Mukminin, iaitu pemimpin orang yang beriman. Setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipimpin oleh khalifah-khalifah dimulai dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada khalifah amatlah besar dan penting dalam membentuk umat Islam yang menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Institusi khalifah amat penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Hal ini bertujuan melambangkan pembinaan sesebuah negara Islam sebenar yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah khalifah bermula selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik sebagai khalifah pertama, diikuti Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina bin Abi Talib. Khalifah-khalifah ini amat tegas dan beramanah dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Mereka menerapkan amalan amar ma'ruf nahi munkar dalam pemerintahan mereka, menjadikan pentadbiran mereka mantap. Kemudian diteruskan khalifah dari Bani Umayyah dan Abbasiyah. Institusi khalifah mula merosot selepas kerajaan Abbasiyah kerana kebanyakan pemerintah telah menyimpang daripada konsep pemerintahan Islam sebenar. Sebentar tadi ada menyebut tentang amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah mengajak, menyuruh dan menyeru ke arah kebaikan dan mencegah atau menghalang daripada melakukan perkara-perkara munkar atau yang ditegak oleh syarak. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa jika seseorang itu melihat kemungkaran, hendaklah ditegahnya melalui sama ada dengan jawatannya ataupun lisannya ataupun hanya berdoa sahaja. Terdapat 2 peranan khalifah sama ada kepada Allah ataupun sesama manusia. Saya akan menjelaskan 4 peranan khalifah kepada Allah. Pertama sekali, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa tanpa mensyirikkannya. Kedua, bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengingatinya dengan zikrullah. Ketiga, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi larangannya. Terakhir sekali ialah berselawat dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu, terdapat 6 peranan khalifah terhadap manusia, iaitu bertanggungjawab terhadap diri sendiri, bertanggungjawab terhadap keluarga, bertanggungjawab terhadap ibu bapa, bertanggungjawab terhadap masyarakat, bertanggungjawab terhadap alam, dan yang terakhir bertanggungjawab kepada negara.
Seterusnya ialah peranan pada diri sendiri. Peranan pada diri dalam aspek amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan satu kewajipan yang asas bagi setiap individu, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi, apa peranan terhadap diri sendiri? Yang pertama ialah sentiasa mengingatkan diri sendiri agar tidak melakukan perkara-perkara maksiat dalam menjadi khalifah atau pemimpin kepada orang lain, agar ia menjadi contoh kepada masyarakat dengan suri teladan yang baik. Seterusnya, individu perlulah sentiasa menggerakkan hati ke arah kebaikan dalam masa yang sama memperbaikkan diri sendiri dalam menasihati orang lain agar sama-sama dapat memimpin antara satu sama lain ke jalan yang benar. Yang ketiga ialah individu perlulah sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah semasa menjalankan pentadbiran supaya membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berikutnya adalah tanggungjawab khalifah terhadap keluarga. Seperti yang kita tahu, manusia merupakan khalifah iaitu ketua dan pemimpin dalam diri mereka sendiri. Mereka bukan sahaja pemimpin bagi diri mereka sendiri, malah mereka juga adalah pemimpin bagi orang di sekeliling mereka, terutamanya keluarga masing-masing. Watak utama dalam keluarga ialah suami iaitu bapa. Bapa ataupun suami bertanggungjawab untuk menjaga martabat wanita dalam keluarga mereka iaitu isteri dan anak-anak mereka. Beliau juga bertanggungjawab untuk memperkukuhkan rumah tangga dengan mengelakkan perselisihan faham. Seterusnya, menjaga harta benda keluarga, mendidik anak-anak dengan ilmu agama yang mantap serta mempertahankan hak keluarga. Seorang suami juga haruslah berlaku adil dan menjaga kebajikan keluarga iaitu dengan mencari nafkah untuk menampung keperluan dan kehendak keluarga. Akhir sekali, ketua keluarga mestilah sentiasa mengajak ahli keluarga mereka ke arah yang kebaikan dengan melaksanakan prinsip amal ma'ruf nahi munkar. Saya akan membentangkan tentang tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Semasa ibu bapa masih hidup, kita tidak seharusnya meninggikan suara kepada mereka. Bukan hanya meninggikan suara, malah seorang anak yang berkata kepada kedua ibu bapanya juga ditegah dalam Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat santun terhadap kedua-dua orang tua. Jika salah seorang telah lanjut usianya atau kedua-duanya telah tua, janganlah sesekali engkau berani berkata terhadap mereka dan janganlah engkau suka menggertak mereka. Tetapi berkatalah dengan sopan santun dan lemah lembut. Surah Al-Isra ayat 23. Seterusnya ialah membantu mereka mengikut apa yang kita termampu. Seorang anak dibesarkan oleh ibu bapanya dari dua belah tapak kaki sebesar tapak tangan dewasa sehingga dia sudah mampu untuk berdikari sendiri atau sudah bekerja. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan walaupun anak-anak sudah berkahwin dan mempunyai keluarga sendiri, kasih sayang seorang ibu dan bapa masih tetap ada.
Oleh itu, wajar jika anak membantu apa yang mereka termampu untuk kehidupan ibu bapa, sama ada dari segi kewangan, bakti dan lain-lain. Terakhir sekali adalah taat kepada perintah ibu bapa. Kita dituntut agar berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan tuntutan tersebut adalah suatu kewajipan yang perlu ditunaikan. Ibu ialah seseorang yang telah melahirkan manusia di muka bumi ini, dan setiap permulaan kehidupan manusia adalah bermula dengan kelahiran dari seorang ibu. Maka, Islam memandang serius hukum berkaitan hubungan anak dengan ibu bapa. Kita diperintahkan untuk sentiasa melakukan kebaikan, berlemah lembut, berbudi bahasa dan bersopan santun terhadap mereka. Setelah ibu bapa telah meninggal dunia, kita perlu sentiasa mendoakan mereka. Selain ilmu yang bermanfaat dan sedekah amal jariah, ada satu lagi perkara yang semua orang berupaya untuk lakukan, iaitu doa anak-anak yang soleh. Jika dua amalan lain yang disebutkan tadi memerlukan kemampuan fizikal dari segi kewangan dan keilmuan, tetapi amalan mendoakan orang lain ini tidak memerlukan apa-apa selain kesudian hamba itu sendiri untuk mendoakan saudara se-Islamnya yang lain. Selain itu, kita boleh bersedekah atau menginfakkan harta atas nama mereka. Ada 3 perkara yang mana seseorang mukmin boleh lakukan untuk membantu mukmin lain yang telah meninggal dunia. Salah satunya sedekah amal jariah. Amalan sedekah dan infak merupakan satu amalan yang sangat mulia di mana kebaikan dan pahalanya akan terus mengalir sehingga di dalam kubur. Akhir sekali, tidak memutuskan tali silaturahim antara mereka dengan sahabat-sahabat mereka. Kenalan saudara mara, ahli keluarga, rakan-rakan dan jiran tetangga ibu bapa adalah individu yang sentiasa berada di sekeliling mereka sewaktu hidup. Sebagai seorang anak, amat digalakkan jika kita menjaga hubungan baik dengan mereka semua. Tanggungjawab yang seterusnya ialah tanggungjawab terhadap masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar seringkali disebut-sebut dan juga diulang-ulang dalam Al-Quran bagi menekankan betapa pentingnya ia. Manusia itu tidak boleh hidup tanpa kebergantungan pada anggota masyarakat yang lain. Antara tanggungjawab terhadap masyarakat ialah saling tolong-menolong, kasih mengasihi, cinta mencintai dan juga hormat menghormati antara satu sama lain. Hubungan sesama manusia sebagai hamba Allah perlulah kuat agar dapat bersama-sama menjalankan tugas sebagai hamba Allah dengan sempurna. Setiap manusia perlulah bertanggungjawab atas segala perkara yang dilakukan. Tugas khalifah dalam masyarakat termasuklah mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menegakkan keadilan dalam masyarakat, bertanggungjawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar dan berbuat baik terhadap golongan masyarakat yang lemah termasuk golongan fakir dan juga anak yatim, serta golongan yang cacat tubuh atau golongan yang berada di bawah penguasaan orang lain. Seterusnya, tanggungjawab terhadap alam. Tanggungjawab terhadap alam mungkin suatu topik yang dipandang remeh oleh segenap masyarakat. Namun, ia merupakan suatu tuntutan yang perlu dilaksanakan oleh setiap khalifah di muka bumi ini. Alam sekitar perlulah dijaga dengan baik oleh kerana ia merupakan satu ekosistem di mana semua makhluk membangun kehidupan di dalamnya. Sebarang perkara yang membahayakan ekosistem akan membawa padah kepada setiap hidupan. Penggunaan sumber alam secara tidak bermoral akan mengakibatkan banyak kerosakan berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah mengingatkan kita dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 yang bermaksud, telah jelas kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia sendiri dan Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat daripada perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Berikutnya adalah tanggungjawab
khalifah terhadap negara. Menurut Ibnu Khaldun, tugas khalifah ialah untuk menegakkan agama dan mentadbir dunia mengikut hukum syariah bagi mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagai seorang khalifah, mereka haruslah mengamalkan prinsip amal ma'ruf nahi munkar dalam mentadbir urusan sesebuah negara agar negara itu boleh menjadi aman dan makmur. Antara beberapa tugas dan tanggungjawab pemimpin dalam mentadbir sesebuah negara adalah mengendalikan urusan pentadbiran, melaksanakan hukum-hukum agama dengan adil, iaitu berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, serta membuat keputusan berhubung negara berdasarkan prinsip Asyura, iaitu mesyuarat. Seterusnya adalah melantik pegawai yang amanah dan jujur supaya tidak berlaku ketidakadilan dalam pengurusan sebuah negara, serta melaksanakan sistem ekonomi yang selaras dengan kehendak Islam. Seseorang khalifah atau pemimpin ini juga haruslah menyediakan kemudahan awam untuk kebajikan rakyat agar dapat memudahkan kehidupan seharian masyarakat serta menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dan negara. Seseorang pemimpin dan khalifah juga haruslah sentiasa berusaha untuk memajukan ekonomi negara supaya negara boleh maju dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang lain. Sebagai penghias bicara akhir, marilah kita sama-sama menjadi masyarakat yang prihatin dengan bertanggungjawab di atas apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita dalam kehidupan berkeluarga dan berjiran. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mampu menjadi umat yang terbaik, menjadi yang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ingatlah bahawa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri persembahan kami dengan bacaan tafsir surah Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, dan mereka yang demikian ialah orang yang berjaya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.